guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Ini dia gandingan padu di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kita yang ke-10 bersama dengan YB Rafizi Ramli, khususnya juga kepada Kabinet Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani hari ini. Jadi menarik apa yang saya kongsikan kepada kita hari ini, sahabat semua. Apabila kadar inflasi di dalam Malaysia turun serendah 2.4%. Kalau kita lihat ini adalah kadar inflasi negara pada bulan Jun 2023 redah kepada 2.4% yang terendah dalam 6 bulan pertama tahun ini, ya, dengan indeks harga pengguna IHP mencatatkan sebanyak 130.4 berbanding 127.4 pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Jadi sahabat semua, apakah maksud semua ini? Kalau kita lihat statistik ini adalah jauh lebih rendah berbanding dengan pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional suatu ketika dahulu. Sebelum Kerajaan Madani, ya, yang dipimpin oleh Perdana Menteri kita yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih pada ketika itu inflasi pada kadar 4.0%. Dengar ini sahabat semua, 4.0% ketika Muhyiddin dan juga Kerajaan Perikatan Nasional. Dalam jangka masa kurang daripada 8 bulan, maka kecekapan kerajaan berjaya menurunkan kenaikan kadar inflasi daripada 4% kepada 2.4%. Keadaan ini menunjukkan bahwa inflasi negara Malaysia adalah antara yang paling rendah di dunia apabila inflasi zon euro meningkat kepada 5.5% pada Jun 2023. Dasar ekonomi Madani, kerajaan yang memfokus kepada meningkatkan kapasiti pengeluaran makanan di peringkat komuniti tempatan kini sudah membuahkan hasil. Jadi penstabilan harga adalah sebahagian dari strategi menyeluruh kerajaan untuk menangani kos sara hidup rakyat agar tidak membebankan. Ekonomi negara Malaysia kini berada dalam landasan yang tepat, yang betul, ya, apabila bukan saja kadar inflasi rendah, tetapi jumlah pelaburan yang masuk ke dalam negara kita dianggarkan berjumlah kira-kira RM71 bilion, yaitu lebih tinggi berbanding RM44 bilion yang dicatat bagi Tempoh sama pada tahun yang lepas. Jadi suku pertama tahun ini juga menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang sangat rancak, yaitu 5.6%. Dari kadar inilah, ya, adalah lebih rancak daripada negara China, Singapura dan juga Indonesia. Natijanya, rakyat perlu terus menyokong Kerajaan Perpaduan Madani yang berteraskan ekonomi pembangunan rakyat untuk membuahkan lebih banyak lagi pencapaian ekonomi yang lebih memuncak. Jadi sahabat semua, ini antara usaha, ya, Kerajaan Perpaduan, ya, Malaysia Madani yang kita lihat sekarang ini telah pun menunjukkan hasil, ya, satu hasil yang terbaik, ya, sehingga sebelum ini peratusan kita punya inflasi semasa pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional, ya, 4% sahabat-sahabat semua, tapi sehingga kini, ya, turun kepada 2.4%, lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain sahabat-sahabat semua. Jadi kalau pihak pembangkang hari ini menuduh inflasi, harga naik, meningkat dan sebagainya, sebenarnya itu adalah satu persepsi, ya, yang coba dilakukan oleh pihak pembangkang. Kenapa mereka begitu takut dan gentar dengan usaha yang nampaknya, ya, menampakkan hasil yang positif buat negara kita. Dan satu lagi perkara yang bijak ditangani oleh negara kita, pentadbiran negara kita hari ini adalah mengurus nilai mata wang berbanding dengan Singapura. Jadi kalau kita lihat kepada pendekatan yang diambil oleh Singapura dengan pendekatan yang diambil oleh negara kita, ia sangat berbeza. Ya, kerajaan Singapura telah mengalami kerugian sebanyak RM106.25 bilion untuk mempertahankan nilai wang terhadap USD. Jadi kerajaan Madani, Perdana Menteri yang ke-10, Datuk Seri Anwar pula tidak sanggup membazirkan wang rakyat dan negara seperti cara negara Singapura untuk mempertahankan nilai wang negara mereka. Jadi apa yang dilakukan Perdana Menteri yang pernah, ya, dianugerahkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia suatu ketika dahulu sudah ada pengalaman kitaran ekonomi. Jadi beliau tahu semua ini hanyalah bersifat sementara
dan walaupun terus dipolitikkan oleh Perikatan Nasional tetapi masih tegas untuk menunggu masa yang sesuai untuk mengukuhkan ringgit kembali tanpa membazir walaupun 1 sen pun uang dari rakyat ataupun uang negara. Buktinya sahabat semua, ringgit meningkat 700% mata berbanding dolar Amerika Serikat 13 Julai 2023. Jadi nilai ringgit terus melonjak berbanding dolar Amerika Serikat ya apabila dolar Amerika Serikat menyusut disebabkan data indeks harga pengguna Amerika Serikat bagi Jun 2023 yang lebih rendah daripada jangkaan. Dari sudut teknikal, USD kepada ringgit Malaysia boleh turun ke paras 4.5750 dan 4.5250 dalam beberapa minggu yang akan datang. Jadi ringgit juga telah mengukuh dan kekal tinggi berbanding dolar Amerika Serikat bagi hari ketiga berturut-turut. Jadi menurut MIDF Research, nilai ringgit diunjur meningkat secara berperingkat pada separuh kedua 2023. Jadi firma penyelidikan ini juga mengemukakan unjuran akhir tahun bagi ringgit akan mencecah RM RM4.20 setiap 1 dolar Amerika Serikat. Inilah sahabat-sahabat semua perbezaan antara Perdana Menteri kita yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim berbanding kotokahan pemimpin negara lain dan tiada seorang pun dalam kalangan Perikatan Nasional yang setanding dalam menguruskan isu ekonomi. Perikatan Nasional hanya tahu mempolitikkan isu ekonomi. Ya, kata ini yang mereka sering kali kita dengar, katanya Datuk Seri Anwar tidak bijak mengawal ekonomi, mengawal harga penaikan harga, inflasi dan sebagainya. Tapi jelas sahabat semua bahwa apa yang dikatakan oleh mereka hari ini hanyalah satu propaganda untuk mewujudkan persepsi kononnya kerajaan ini gagal. Tetapi ternyata rakyat sudah melihat usaha yang kini membuahkan hasil sahabat-sahabat semua. Perdana Menteri kita yang ke-10 mahir dalam menguruskan keuangan dan juga ekonomi, apatah lagi dibantu oleh YB Rafizi Ramli. Jadi jelas sahabat semua, kerajaan Madani lebih bijak menguruskan nilai mata wang berbanding dengan negara lain seperti yang saya nyatakan, yaitu negara Singapura. Jadi ini antara kebaikan ya, apabila kita memiliki Perdana Menteri, kabinet-kabinet yang begitu berkaliber, yang mempunyai talenta ya di dalam memberikan sumbangan buah fikiran mereka, dan bukannya seperti kaki-kaki penfitnah, kaki-kaki geng sapu bersih ini yang hanya tahu yang menggunakan isu, dijadikan isu, menggunakan sentimen, ya persepsi. Ini yang mereka lakukan sahabat semua, dan jelas semua itu telah terjawab ya apabila inflasi menurun paling rendah ya di dalam sejarah setakat ini, dan begitu juga dengan nilai ringgit yang semakin mengukuh berbanding dengan dolar Amerika Serikat. Jadi layak untuk kita berikan tepukan ya untuk tidak boleh fungsi. Jadi terima kasih ya kepada Perdana Menteri kita dan juga Kabinet dan juga Kerajaan Perpaduan Malaysia Berdani kerana berjaya ya memberikan melakukan tanggungjawab yang sebaiknya. Jadi sampai di sini saja sahabat semua. Sekiranya Anda mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat, jangan menjadi seperti Walan-Walantin, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orek Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.